wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 16, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 16, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya tiada wajib atas Allah bagi seseorang daripada makhluknya. Dan bahawasanya atau pada kata terdahulu di muka surat 15, iaitu bahawasanya Allah Ta'ala dilihat di dalam akhirat. Sambungan kepada barang yang i'tiqad yang orang salaf, orang-orang yang terdahulu yang soleh i'tiqad mereka itu. Ini masih lagi i'tiqad as-salafus salih. Ini masih lagi i'tiqad as-salafus salih. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Salah ni 300 tahun. 3 kurun yang pertama. Salah 3 kurun yang pertama. Khalaf kurun yang keempat sampai ke belakang. Jadi ini bicara i'tiqad salafus salih. Salaf yang soleh lah. Sebab di 3 kurun yang pertama pun ada dah timbul sedikit-sedikit pegangan yang terpesong. Timbul dah masa salah. Pada masa Imam Syafi'i kurun yang kedua. Imam Syafi'i tabi'in. Pada masa Imam Syafi'i itu ada i'tiqad yang kafir terus. Tu. Masa salah tu kurun yang kedua. Pada masa Imam Syafi'i. I'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah. Bukan qadariyah, regu jabariyah. Bukan. Itu timbul kemudian sedikit. Tapi masih di awal lagi tu qadariyah jabariyah tu. Kalau terbalik pada sejarah. Ni awal lagi ni. Qadariyah, dia panggil qadariyah mutakaddimun tu. Qadariyah timbul awal-awal. Qadariyah, kemudian jabariyah, itu qadariyah mutaakhirun, timbul kemudian sedikit. Lain tu. Qadariyah saya sebut tadinya, mereka berpegang apa yang berlaku tidak ada ketentuan Allah serta Allah tidak mengetahui. Ni di kafir ni. Apa yang berlaku kepada hamba ni, baik ke, jahat ke, Allah tidak menentukan. Dan Allah tidak tahu. Sampai masa berlaku perkara baik, sampai masa berlaku perkara jahat, Allah pun tahu. Kalau gitu kita pun tahu. Selepas berlaku kita pun tahu. Ni kafir ni. Sebab qadar ni tolak ilmu Allah. Adapun yang kita biasa bicara Mu'tazilah yang menafikan qada Allah pada perkara jahat, contohnya mereka menafikan iradah Allah pada perkara jahat. Tapi Allah mengetahui hamba akan memilih perkara yang jahat. Cuma Allah tidak menentukan. Tapi Allah mengetahui hamba ni akan pilih kafir. Hamba ni akan pilih buat maksiat. Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah tidak menentukan. Ni hak kita biasa bicara. Menafikan qada Allah hanya pada iradah, bukan menafikan ilmu. Hak tadi
Allah tidak menentukan baik ataupun jahat serta Allah tidak mengetahui. Ni. Hak ni kafir ni. Hak ni timbul bila ni? Pada masa Imam Syafi'i lagi. Tu salah lah tu. Tapi bukan salah yang soleh. Ini i'tiqad salafus soleh. Dia Qadariyah, Jabariyah, Ba'ithah usaha tu pun masih lagi timbul di awal Islam. Bukan timbul kemudian. Sebab tu dia katakan, orang ceramah, Qadariyah, Jabariyah, benda orang dulu-dulu sudah menjadi lipatan sejarah. Pada masa kita sudah tidak ada. Nak sebut, ajar, buat apa lagi barang yang sudah tidak ada. Jadi itu timbul dulu. Sekarang sudah lipatan sejarah. Pandang lipatan sejarah. Mana perkara yang berlaku dulu-dulu yang tak ada pada masa sekarang. Tu orang ceramah kata. Walaha, kenapa tak adanya Qadariyah Jabariyah sekarang? Terutama sekali Qadariyah ramai sangat-sangat lah. Kenapa kata tak ada? Ada sampai sekarang. Bukan terkadang lebih sesak dari Qadariyah pun ada sekarang ni. Kenapa kata tak ada? Tapi betul lah, orang ni timbul di awal-awal lagi ni. Dia sekarang ni i'tiqad salaf yang soleh. Maka disebut i'tiqad salaf yang soleh. Mana? Bahawasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala bagi seorang daripada makhluknya, makhluk Allah. Mana dia punya tafriq dia? Cabang dia. Maka orang yang diberi pahala akan dia dengan kurniaan Allah, bukan kewajipan bagi Allah. Maksud dari situ. Bahawa tiada wajib atas Allah bagi seorang daripada makhluknya. Tak ada kewajipan atas Allah nak beri pahala ke, nak beri syurga ke. Tak ada kewajipan atas Allah. Maka orang yang diberi pahala akan dia. Orang yang diberi pahala akan dia, kemudian dibalas dengan syurga lah. Maka dengan kurniaannya, kurnia Allah, fadli, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kewajipan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab i'tiqad salaf-salaf yang soleh, tiada wajib atas Allah bagi seorang dah hambanya. Allah nak buat baik, tak wajib bagi Allah. Allah nak buat jahat, tak wajib bagi Allah. Allah nak jadi ada makanan, tak wajib bagi Allah. Allah nak jadi kebuluran. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diseksa oleh Allah, maka dengan adilnya, dengan semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini i'tiqad salafus soleh. Kita beralih dah tu daripada hak baris yang kedua tu. Dan bahawasanya tiada ada dalam mulki dan malakut, menintas khatir dan terkelik memandang, melainkan dengan qada dan qadar. Beralih dari situnya. Kebajikan, kejahatan, qada qadar, manfaat, mudarat, qada qadar, iman, kufur, qada qadar. Sempat berapa bulan kita ni? Sempat berapa bulan? Banyak bulan juga tu. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ambil molek itu tu. Tidak ada yang berlaku di alam dunia, alam bumi, melainkan qada qadar. Tidak berlaku di alam atas, alam langit, melainkan qada qadar. Ada ni. Orang ni memang kena ambil faham molek. Sekarang ni timbul bagai-bagai fahaman yang jelas-jelas terpesong, yang memang ada dalam rakaman-rakaman daripada orang-orang yang berkenaan, yang berlaku di atas, di alam cakrawala tu. Hak tu qada qadar. Hak cakrawala tu qada qadar. Berjalannya matahari, bintang, planet apa semua tu qada qadar. Itu tak ada campur tangan manusia. Tak ada campur tangan manusia. Tak ada campur tangan manusia, semata-mata qada qadar.
Yang hak berlaku di langit. Kemudian hak berlaku di buminya, hak memang qada qada, tak ada campur tangan manusia, kelahiran seseorang. Lahir di mana? Lahir tempat mana? Lahir daripada ibu mana? Lahir keluar comel ke, tak comel ke, putih ke, hitam ke, qada qada. Nak macam mana ni? Hidung mancung ke, hidung tak mancung ke, qada qada. Jantina lelaki ke, perempuan ke, qada qada. Kemudian sampai masa mati. Mati bagaimana? Mati di mana? Mati di tempat, di waktu mana? Qada qada. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun ni, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik dan jahat. Allah hanya mengetahui. Ni. Ni banyak sekarang. Ni hak sedang berlaku sekarang ni. Lahir, mati, qada qada. Tidak ada campur tangan manusia. Tapi dalam kehidupan kita sekarang, kita diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik, iman dan taat, untuk memilih perkara jahat, kufur dan maksiat. Hamba sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Mengetahui tak ada orang tolak. Mengetahui tolak tu hak pada masih Imam Syafi'i tu. Hak Qadariyah, hak kafir. Allah tidak menentukan serta Allah tidak mengetahui, atau habislah. Tolak mengetahui habis. Tapi hak ni dah Allah taklah tahu. Tapi bukan perkara jahat sahaja. Allah tidak menentukan baik jahat. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih perkara baik ataupun perkara jahat. Hamba pilih sendiri kan. Dibalas dengan syurga, hamba pilih baik. Dibalas dengan neraka, hamba pilih jahat. Bukan mari daripada Allah Ta'ala. Allah hanya mengetahui. Ni Mu'tazilah. Kalaulah perkara jahat, kufur dan maksiat adalah qada qada, berlaku perkara jahat, qada qada, siapa yang dimasukkan ke neraka? Hamba. Kerana memilih perkara jahat, kufur dan maksiat. Kufur maksiat hak Tuhan belaka. Allah bubuh neraka pula. Zalim Allah. Nanya dak aci Allah buat gitu. Ni Mu'tazilah. Jadi sekarang ni hamba memilih perkara jahat. Hamba memilih perkara jahat adalah pilihan hamba sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Jadi dimasukkan ke neraka kerana memilih perkara jahat, kufur dan maksiat. Ngamlah. Sebab dia yang pilih sendiri, bukan qada-qada. Dengar gitu nyaku ada ni. Makan. Ni. Kau tadi kan? Dan orang yang diseksanya di sisi Allah, maka dengan adilnya. Ni ahli sunnah adil lah. Mu'tazilah kata tak adil. Tak adil. Sebab ahli sunnah berpegang orang yang diseksa tu dalam neraka kenapa? Kerana kufur. Kufur bagaimana? Qada qada. Orang yang diseksa ni kerana buat maksiat. Maksiat bagaimana? Qada qada. Lepas tu Allah seksa pula. Zalim. Ni kata dengan adil ni. Mu'tazilah kata kalau dengan adil, Allah tidak menentukan perkara jahat. Baru adil. Macam tadi kan? Diberi pilihan sebebas-bebasnya, dipilih perkara jahat, kufur dan maksiat. Dimasukkan ke neraka, ngamlah sebab dia pilih sendiri. Dak qada qada. Dak ci lagi tu. Tu Mu'tazilah. Dak sekarang ni perkara jahat, kufur dan maksiat satunya qada. Allah telah menentukan pada azal. Waktu siap dah. Waktu siap dah. Qada azali. Saat sekarang ni. Hati dia kafir tu. Hati dia engkar akan Allah. Saat sekarang. Hati dia engkar akan Nabi SAW. Saat sekarang tu. Hati dia engkar tu perbuatan siapa? Perbuatan hati dia. Qadar. Perbuatan Allah. Allah yang menjadikan hati dia kafir. Bukan hati dia sendiri. Lepas tu bubuh neraka pula.
Ni Mu'tazilah dia terima ni. Ni saat sekarang. Dia tinggal semai subuh. Malah bangun subuh. Perbuatan siapa? Hak qada, ketentuan azali itu siap dah. Allah mengqadakkan pada azal, dia tak semai subuh. Saat tak semai subuh ni. Saat tarik selimut semula ni. Saat tak mau bangun ni. Perbuatan siapa? Qadar. Perbuatan Allah yang bersifat kudrah, keesaan Allah pada af'an. Perbuatan Allah tak main subuh ni. Dengar dia tak main subuh kok. Kalau gitu tak apa Allah buat aku tak main subuh. Memang lagi tu pegangan kitanya. Allah buat aku tak main subuh. Iyalah. Nanti kamu akan dihumbang ke dalam neraka satu hukuk. Iaitu 80 tahun neraka. Satu waktu semain ditinggalkan. 80 tahun neraka. Siapa umur 80? Ada kita umur 80? Haji 80 tau. Haji seorang je lah. Haji seorang je. Tahu tak apa 80 je tau. 80 tau. 70 dah 80 ke tak ada tau. Siapa lagi? Haji Ramali tak lagi tau. Haji Ramali 60 baru. Yang muda lagi. Suka Haji Ramali. Boleh muda pagi ni. Haji seorang je. 80. 80 tahun neraka kamu tak main subuh tu. Kalau kamu tidak bertaubat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun neraka ni bukan 80 tahun pusingan hari dunia, bukan. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Al-Hajj ke-47 tu. Satu hari di situ engkau di hari akhirat seperti 1000 tahun hari dunia. 80 tahun neraka tu hari akhirat. 80 tahun. Hari dunia, satu hari di neraka, 1000 tahun dunia. 80 tahun neraka, kali-kalilah. Kosong, tak boleh nak bilang kosong lah berapa. Tak tahu lah waktunya. Jadi, tak main subuh ni, qada-qada. Iyalah. Kalau Allah qada-qada tidak ampuni, neraka kamu, lama tadilah. Tapi nak ceritanya apa itu? Sebab masa tu hukum. Tu masalah tak boleh terima. Dok sekarang ni, qada Allah telah menentukan pekerjaan tu sedia kala. Ni yang sedang berlaku ni. Sedang bergerak di berjudi. Sedang bergerak di minum arak. Sedang bergerak di berzina tu. Perbuatan di gerak diam mencuri tu. Perbuatan gerak diam dia merompok tu. Itulah qadar. Perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Keesaan pada perbuatan. Cengang pula. Masa kena masuk neraka, Allah tak aci ya gitu. Ni Mu'tazilah. Jadi hak timbul sekarang ni dah. Tapi beratnya bukan perkara jahat. Baik jahat pun Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Qada-qada tak hak di langit, lahir manusia, mati manusia. Di tengah kehidupan puluh-puluh tahun, Allah hanya mengetahui. Ini banyak faham begini sekarang. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita memilih apa-apa perkara. Kita memilih nak mari ke surat iman ke pagi ni, nak pergi ke masjid lain ke. Ada orang ni semayang, dia ikut dia aktiviti pah masjid putih, pah masjid ladang. Ada tu gitu. Haji sini je tau. Sini je. Hak jenis menetak. Ada orang tak menetak, dia ikut dia je. Ada sekelamin. Turun tu tak tahu gimana lagi. Lepas tu nak gimana? Ikut pola steering. Ada sekelamin gitu. Dia tak menentu. Dia keluar pagi tu, dia nak pergi payah masjid mana. Dia pergi je lah. Lepas tu balik nak singgah kedai makan mana. Sekelamin je. Dah sekelamin tau. Jadi macam orang baru berkahwin. Tak ada anak rumah. Seorang diri je. Ada orang gitu. Ada ni. Kita mari ke mana-mana ni. Kita bebas memilih ataupun kita dipaksa-paksa. Dan ni. Kita mari ke masjid ke surau ke mana-mana ke, kita bebas memilih ataupun kita dipaksa. Ditarik, ditolak, dipukau. Macam mana kita? Bebas. Macam mana? Rasa macam mana? Nak pergi ke masjid lain, tapi steering kereta ni tak tahulah.
Jadi dia pulah kok surah imam. Ada gitu. Tak. Dia pulah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sebebas-bebasnya kan. Ada paksaan. Sebebas-bebasnya pada zahir. Hakikinya qada qada. Itu je. Kalau orang tanya kita lah, sebenar-benarnya kita ni, bebas memilih ataupun terikat dengan qada qada. Kalau tanya kita ni bebas memilih baik ataupun jahat, ataupun kita sudah terikat tak boleh lari daripada qada qada. Kalau tanya kita gitu, dia ada soalan gitu, bebas memilih ataupun terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak jawab macam mana? Kita bebas memilih ataupun kita sudah terikat tak boleh lari daripada qada qadar. Jawapan dia, kita bebas memilih pada zahir, tapi hakiki itulah qada qadar. Gitu je. Tadilah kan kita bebas kan? Itu ini kita bebas kan? Nak duduk ke, nak bangun ke, nak bergerak ke, nak ke mana ke, kita bukan ditarik-tarik, ditolok-tolok, dipukau. Kita bebas memilih pada zahir. Itu dalam kitab Tuhfatul Murid tu, mukhtaran zahira majburan batina. Kita mukhtaran zahira, kita memilih sebebas-bebasnya pada zahir, tapi hakikinya kita terikat dengan qada dan qadar. Bukan gerak diam kita itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab kita ni, melintas khatir qada qadar, kata Imam Ghazali. Terdetik di hati ni, lah kan, hati kita kan terdetik tu kan. Kan dia ada khatir, dia ada hadisun nafsi, dia ada hamun, dia ada azmun, dia ada niyatun tu kan. Ni apa? Martabat hati kita. Dia ada khatir, lintasan hati. Hadisun nafsi, hati kita pun sudah bercakap, nak buatlah. Ni asalnya lintasan je. Lepas tu hamun, berat cerita di hati nak buat. Azmun, bulat di hati nak buat. Tu. Tapi khatir mula-mula tu, ni melintas khatir, hak mula-mula. Lah sekejap je, sesaat je. Lah mula-mula ni tidak ada melainkan qada qadar. Bayangkan kalau terdetik di hati pun qada qadar, pilihan hati. Sebab sebelum hati kita memilih, duk bincang dah dalam ni. Macam tadilah. Hati memilih nak pergi ke masjid mana. Duk bincang dalam ni. Lama dah tak pergi masjid tu. Kena pergi pula sekali. Hidup tu. Hidup bincang dah. Bukan kata hati memilih. Terdetik di hati pun ni. Tiada melainkan dengan qada Allah dan qadarnya. Bukan kata pilih hati. Melintas khatir ni pun qada qadar dah. Kita pun berusaha buat ni. Terkelik memandang. Kelik mata ni qada qadar dah. Dalam surah kitab, gerak nadi ni. Kalau kelip mata ni bukan kelip sokmo. Kalau tidur tak adalah kelip matanya. Kalau tidur kelip mata juga nyigar tu. Tapi kalau kita siang hari ni, kelip mata. Dah kelip jarang je. Ni. Gerak nadi. Ni gerak nadi ni. Tidur malam pun gerak nadi ni. Inilah qada qadar. Kalau setakat kelip mata pun qada qadar. Kalau setakat bergerak nadi pun qada qadar, usaha kita, perbuatan kita, itu sekalian qada qadar. Kita memilih, kita melakukan hanya pada zahir. Tetapi ingat baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami yang sembah. Akan dikaya Allah, kami yang minta pertolongan. Jadi wajib berpegang. Kami sebagai hamba yang memilih dan melakukan sembah Allah dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba memang tidak ada. Qada qadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wajib berpegang. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Yang hakikinya memang tidak ada. Yang hakikinya qada qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berpegang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur pada akidah Jabariyah, akidah yang sesat. Kena jaga pula situ. Jadi maknanya segala-gala qada qada, walaupun hanya terlintas di hati, walaupun hanya berkelip mata yang memandang. Segala-gala, bukan kata yang berlaku di langit, yang berlaku di bumi, yang berlaku di alam barzah pun qada qada, yang berlaku di hari akhirah pun qada qada. Ni syurga sekarang sudah ada, neraka sekarang sudah ada. Apa yang berlaku di syurga neraka sekarang qada qada. Sekalian tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, qada qada. Itu rukun iman yang keenam. Bunyi simple saja. Tapi kalau tak jaga molek kok, sinilah hak paling banyak terpesong. Ada ni. Sebab tu kalau pembicaraan sifat 20, biasa sebutnya kitab Faridah lah. Kitab Faridah, kitab Ad-Duha tu, sifat iradah lah yang paling panjang bicara. Sifat iradah yang paling panjang bicara. Ada ni. Bicara wujud kidam bakok tak panjang mana. Yang paling panjangnya bicara sifat iradah. Kitab Faridah. Sama dengan kitab Imam Ghazali, Kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab Arba'in fi Usuluddin, dia ada 10 tajuk berkaitan dengan bab tauhid, bab iman. Dia ada 10 tajuk. Pembicaraan yang paling panjang adalah pembicaraan sifat iradah. Pembicaraan sifat-sifat yang lain tu rekah-rekah je, pendek-pendek je. Pendek-pendek je. Tak sampai pun satu muka surat. Tapi dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah, bincang sifat iradahnya 7 muka surat setengah. Saya ada buat catatan. Bicara sifat takdis, mukhalafatu ta'lil hawadith, itulah. Takdis ni menyucikan Allah daripada serupa dengan makhluk, setengah muka surat. Bicara sifat ilmu 1/4 muka surat. Bicara sifat sama' basar 1/4 muka surat. Bicara sifat kalam 1/3 muka surat. Bicara hari akhirah 1 muka surat. Hari akhir ni panjang lah. Barzah lagi, mahsyar lagi, hisab lagi, mizan lagi, titiang sirak lagi, telaga haud, syurga neraka. 1 muka surat. Tapi 1 muka surat tu banyak. 1 muka surat tu banyak. Macam 1 muka surat Minhajul Abidin tu kan. 1 muka surat banyak mana? Bukan sikit-sikit. Tapi bicara sifat iradah 7 muka surat setengah. Ada ni. Apa yang panjang di situnya? Bicara bab qada qada. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, jikalau berhimpun sekalian malaikat. Jikalau berhimpun sekalian malaikat. Oh, malaikat nak berhimpun. Malaikat berapa bilion, trilion, apa jumlah pun tak tahulah. Sebab malaikat makhluk Allah yang paling banyak, tidak mengetahui jumlahnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan jumlah Allah tak mengetahui. Gerak dia malaikat itulah qada qada Allah Subhanahu wa taala. Gerak dia malaikat tu qada qada. Faham tak ni? Malaikat mencatat kebaikan, itulah qada qada. Malaikat gerak diamnya mencatat kejahatan, kiri kanan kita itulah. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Bukan hanya Allah mengetahui berapa malaikat, malaikatlah makhluk yang paling banyak sekali. Jikalau berhimpun sekalian malaikat, Imam Ghazali, berhimpun sekalian syaitan, berhimpun sekalian jin dan manusia,
hanya untuk menggerakkan ataupun mendiamkan satu benda yang sebesar zarah, nescaya lemah mereka. Faham tak ni? Berhimpun sekalian malaikat, sekalian syaitan, jin, manusia, berhimpun sekalian hanya untuk menggerak dan mendiamkan satu benda yang hanya sebesar zarah, nescaya lemah. Sebab makhluk lemah. Yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita arba'in fi usuluddin. Penekanan bab qada qadar yang nyata sekarang, memang di sinilah tempat banyak terpesong. Beriman dengan malaikat, tak ada orang nabi. Malaikat tak ada cerita tahyul, tak ada orang nabi malaikat. Hari kiamat, tak ada orang tolak. Barzah, tak ada orang tolak. Mati akan dihidupkan kembali, tak ada orang tolak. Orang Islam kita lah, tak ada tolak. Bab qada qadar lah hak paling banyak terpesong. Dua ni. Hanya pembicaraan qada azali dengan qada luh mahfuz pun payahang dah kadang-kadang sekarang ni. Simple saja. Yang kita bicara qada azali, ketentuan azali. Bunyi qada azali kan? Apa ada azali? Bukan sazali. Sazali pi romli jadinya pula. Azali, azali. Apa ada azali? Azali ke qadim kau tulis je. Qadim satu sedia kala, azali sedia kala. Terjemah Melayu kita sama je. Memang qadim dengan azali itu satu makna. Qadim sedia kala, azali sedia kala. Ada sedia kala ni. Kita duduk kapung ni sedia kala dah. Sedia kala juga. Maksud dia apa? Kita hijau tepat ni sedia kala dah. Sedia kala juga. Nak jawab kan itu? Kita duduk kapung ni sedia kala. Maksudnya apa tu? Lama masa. Dia panggil qadim zamani, dia panggil. Lama masa, sedia kala dia panggil. Tak ada salah. Sebut sedia kala, duduk kapung ni sedia kala, tak ada salah tu. Itu dipanggil sedia kala zamani. Hak tadi qadim azali, sedia kala hakiki, tak ada permulaan. Tu. Qadim azali. Jadi qada ketentuan azali. Iradah ilmu mubram putus belaka dah, mustahil berubah sama sekali. Adapun qada luh mahfuz, qada yang baharu. Sebab luh mahfuz ni makhluk Allah buat kemudian. Yang mencatatnya siapa? Qalam. Qalam pun makhluk Allah jadikan kemudian. Di luh mahfuz barulah ada qada yang tergantung, qada yang berubah. Berubah hanya pada catatan, tapi hakikatnya hak azali telah menetapkan seumpama tu. Ni pun kadang-kadang payuhnya lah. Qada yang tercatat di luh mahfuz yang azali Allah. Qada yang tercatat di luh mahfuz yang azali. Luh mahfuz azali ke? Luh mahfuz makhluk, asal tak ada, azali kok mana? Qalam yang mencatat makhluk, azalinya kok mana? Ni karut marut ni. Catatan luh mahfuz tu baharu. Di situ ada yang berubah, berubah hanya pada catatan. Tapi apa yang berlaku tu lah hak qada azali. Itu je. Berdoa dapat bahagian, tak berdoa tak dapat bahagian. Dia pun berdoa cukup syarat, diperkenankan dapat bahagian baik. Itulah qada azali. Sebab masa dia tidak berdoa, dia tak ada bahagian, itulah qada azali kalau berlaku antara dua tu. Memang berlaku antara dua tu. Berdoa bukan qada azali. Tidak berdoa bukan qada azali. Qada berlaku kan. Jadi nak beza antara qada azali dengan qada baru yang tercatat di lauh mahfuz pun kena beringat molek. Kena perhati molek sekarang. Sekarang ni macam-macam cara. Dia kadang-kadang tak ada perkataan qada orang tak tolak. Perkataan qada orang tak tolak.
Itu rukun yang keenam. Perkataan qada orang tak tolak. Cuma cara mana ditolak? Qada ni, ni cara golongan terpesong. Qada ni dengan makna Allah mengetahui, bukan Allah menentukan. Satu. Qada, perkataan qada tidak ada orang tolak. Qada, rukun yang kena tidak ada orang tolak. Perkataan qada. Apa dia qada? Qada Allah mengetahui, bukan Allah menentukan. Ni orang terpesong. Ada orang terpesongnya, qada memanglah ketentuan azali. Qada memang ketentuan azali, iradah lah. Muafakah dengan ilmu, mengetahui. Qada memang ketentuan azali. Tapi Allah netu ni bukan Allah netak, Allah mutuh dia kata. Kita tak boleh pilih orang lain pula dah. Allah netu ni bukan Allah netak. Sebab tu biasa saya sebut panjang. Ketentuan, ketetapan, keputusan Allah. Ketentuan, ketetapan, keputusan Allah. Allah menentu, tapi Allah tidak menetap. Bukan makna kita tak boleh pilih orang lain. Allah menentukan kita pergi tempat joget. Allah tidak menetapkan kita boleh pilih pergi masjid. Pulak dah. Allah menentu pergi tempat joget malam tu. Tapi Allah tak letak. Kita boleh pulas steering kereta kita pergi ke masjid. Pergi tempat joget. Jadi menentu bukan menetap pula jadinya. Menentu menetap lah. Hak parah lagi ni, Allah menentu, Allah menetap. Sama masa, mana kita boleh ubah dengan doa kita pula dah. Ni macam-macam ni. Ini macam-macam. Dia asalnya paling sukar untuk akal menerima kalau qada, ketentuan, ketetapan keputusan Allah yang mustahil berubah. Allah qadakan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah qadakan pada azal, Allah telah menentukan pada azal, Allah telah menetapkan pada azal mustahil berubah, dia akan masuk neraka. Ni. Ni hak payah akal nak terima ni. Tapi kalau kita belajar betul-betul, kita dah fikir panjang dah. Itu adalah qada daripada Allah. Barang sekehendaknya. Ikut kehendak Allah lah. Allah kehendakkan beriman daripada awal sampai ke akhir. Syurga, para malaikat, para anbiya. Tengok tu. Beriman daripada awal sampai ke akhir kan malaikat, para anbiya. Ada orang yang Allah qadakan kafir daripada awal, kekal neraka. Hak ni lah, hak sekarang ni. Hak 3/4 ahli dunia sekarang ni. Kan 3/4 ada ahli dunia kan? Orang Islam 1/4 ke 1/5 gitulah. Hak 3/4 ahli dunia sekarang ni. Allah kehendak gitu dah bagi mereka. Daripada lahirnya kafir sampai ke mati kafir, kekal neraka. Ada yang Allah qadakan taat setaat-taatnya. 80,000 tahun taat. Siapa? Iblis laknatullah. 80,000 tahun taat. Bukan 80 tahun. Tidak ada di bumi ni malaikat tempat tu pernah disujud oleh iblis. 80,000 tahun taat, akhirnya Allah qadakan kufur, kekal neraka. Ada orang yang 70 tahun syirik, kafir semua berhala. Kemudian terbuka hati, beriman, mati dalam iman, akhirnya syurga. Itu bahagian mereka. Contohnya, tak pernah buat amal soleh pun, tapi masuk syurga. Tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun kan, kafir selama-lamanya kan. Tukang sihir Fir'aun kafir selama-lamanya. Hanya setakat amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa alaihi wassalam. Beriman sahaja. Sempat beramal? Tak sempat. Dibunuh oleh Fir'aun. Bukan sahaja masuk syurga, ketua syuhada di dalam syurga. Itu bahagian dia. Qada Allah, sekehendak Allah Ta'ala. Baik, bertuahlah
Allah qada jahat, celakalah. Sekatu je kitanya. Bab syariat tu lah satu hal lah pula. Kita diperintah suruh perkara baik, kita diperintah cegah perkara mungkar. Tu bab syariat. Jangan tinggal syariat pula. Orang tu dok semaya, biar dia lah qada. Syariat mana? Bab syariat kena jaga pula. Bab pegang kita tetap dah. Jadi apabila kita suruh perkara makruf, itu qada baik kepada kita tu. Sakat tu je, tak ada duk kau akal lah. Kau jadi payahnya kerana duk kau ikut akal. Oh syurga tetap dah, neraka tetap dah. Dah gapa kitanya, tak ada gapa lah. Macam sekarang lah gapa. Dok kita baik jahat qada. Syurga neraka qada dah lah. Kalau baik jahat Allah telah menentukan pada azal, neraka pun Allah telah menentu dah pada azalnya. Ada ni. Dan Allah qadakan pada azal, beriman tak masoleh, Allah telah qadakan pada azal di ahli syurga. Allah qadakan pada azal dia di kapi, Allah qadakan pada azal dia kekal neraka selama-lamanya. Jadi syurga neraka Allah telah tetap dah pada azal. Ambil mana? Ambil daripada rukun yang keenam. Allah telah menentukan segala-gala baik ataupun jahat. Jadi bila Allah telah menentukan segala-gala baik ataupun jahat, syurga neraka Allah telah menentukan pada azal. Tu je. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba unal jannah." Nabi kata, tidak ada di kalangan kamu daripada seseorang melainkan telah ditetapkan sama ada tempat kembali itu neraka ataupun syurga. Nabi kata, tidak ada yang kamu melainkan telah ditetapkan neraka ataupun syurga. Tapi Nabi sebut neraka dulu. Nabi sebut neraka dulu untuk peringatan. Kalau untuk menggemarkan, Nabi sebut syurga dulu. Nabi terkadang disebut hak berat dulu. Terkadang Nabi sebut hak sedap dahulu. Ada gitulah kaedah. Kaedah nak memperingatkan, sebut hak buruk dahulu. Kaedah nak menggemarkan, sebut hak baik dahulu. Tapi dua-dua kena sebut belakang tu. Dua-dua kena sebut. Kan kita kan, ada dua cerita ni, dua berita ni. Berita baik satu, berita buruk satu. Kamu nak dengar mana satu? Hak dulu. Nak dengar berita baik dulu ke nak dengar berita buruk dahulu? Kau tanya kan? Ada kata nak dengar hak baik dulu Ada kata nak dengar hak buruk dululah. Tengok keadaan orang lah. Sebab Nabi terkadang disebut hak peringatan neraka ataupun syurga. Nabi sebut neraka dulu. Jadi Nabi kata tidak ada kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Sahabat pun bertanyalah, afala nattakilu ala kitabina? Adakah kami ni pakai serah gitu je? Faham tak ni? Soalan tu ada dalam kepala otak kita juga. Nabi kata tetap dah. Syurga tetap dah, neraka tetap dah. Jadi persoalan gitu ada di kepala otak kita ni. Jadi tuan tetap berlaku dah. Lepas tu kita pakai serah gitu je lah. Tu sahabat tanya tu, afala nattakilu ala kitabina? Adakah kami ni pakai serah atas tetapan kami? Kalau neraka tak boleh gimana dah. Kalau syurga tak boleh tetap dah. Kalau kata Allah qada pada azab neraka, tak boleh lagi dah. Neraka lah jadinya. Kalau Allah tetap dah syurga, syurga dah. Dah apa-apa pun syurga lah maknanya. Jadi adakah kami berserah atas tetapan kami? Nabi SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Panjang hadis tu. Beramallah kamu, tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan baginya. Kalau Allah tetap kepada azab neraka, mudah-mudah je kufur dan buat maksiat. Kalau Allah tetap pada azabnya syurga, mudah-mudah je beriman dan beramal soleh. Begitulah. Hadis tu panjanglah. Mana ni Nabi kata, ada pun ahli bahagia ahli syurga akan dipermudahkan baginya dengan amalan ahli bahagia ahli syurga, beriman dan soleh. Adapun ahli celaka neraka akan dipermudahkan baginya amalan yang celaka, amalan neraka, kufur dan maksiat. Orang kafir tu kan mudah-mudah je kan. Orang buat maksiat mudah-mudah je buat maksiatnya. Orang yang tak semayang
Dia tahu dah. Tadilah neraka ni. Berjudi, minaruk, berzina. Neraka ni. Tahu belaka dah. Tapi mudah-mudah je. Orang yang ahli celaka, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya amalan ahli celaka, amalan ahli neraka. Nabi pun baca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna sampai ke hujung ayat. Neraka ke syurga ke, Allah tetap dah pada azan. Kalau Allah tetap pada azan, dianya orang yang bahagia. Allah tetap pada azan, dianya orang bahagia. Di awalnya Allah tetap dia orang celaka sekalipun, akhirnya dia akan kembali kepada amalan ahli bahagia. Hak kita ni hadis hak kita biasa dengar tu kan. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah tu kan. Hadis tu panjang kan. Summa yursalu alaihil malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun tu kan. Ni. Orang tahu belakang hadis ni. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah. Pada ni cukup 120 hari, 4 bulan. Maka diutuskan atasnya akan malaikat. Maka meniup oleh malaikat akan roh dan diperintahkan akan malaikat tulis 4 perkara. Tulis rezeki dia, tulis ajal dia. Ajal ni hujung umur itulah ajal. Pekerjaan dia, apa lagi malaikat tulis? Wa syaqiyun aw sa'idun. Wa saqiyun aw sa'idun. Celaka. Malaikat tulis dah. Au sa'idun, bahagia. Malaikat tulis dah. Syaqiyun ni apa ni? Ahli neraka lah. Au sa'idun, orang bahagia ni ahli syurga. Malaikat tulis dah. Barulah hadis tu panjang laginya. Wa wallazi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'mala bi amli ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira fasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi ahli an-nar fa yadkhuluha. Nabi kata demi Tuhan yang mana yang tiada Tuhan melainkannya melainkan Tuhan, seseorang beramal dengan ahli syurga, beriman soleh hingga tidak ada antaranya dengan syurga melainkan satu hasta. Tapi telah tetap ketetapan ini ada ahli neraka, maka di akhirnya dia beramal dengan ahli neraka, dia masuk neraka. Hal ni jarang. Hal ni jarang berlaku. Hal berlaku seumpam ni iblis lah. Bala'am beba'ura, bersisa, ini jarang berlaku. Orang beriman dan amal soleh, jarang berlaku. Allah qadakkan akhirnya kekufuran. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak akan menarik tafidah daripada orang yang Allah kurniakan beriman dan amal soleh. Tapi kalau awalnya semayang dok tinggal, tiba-tiba sakit dok semayang, tu bukan semayang tu. Kalau dia semayang sungguh, masa sehat dia semayang rajin, masa sakit lagilah rajin semayang. Sebab apa? Masa sakit lagi dekat dengan mati. Masa sehat pun semayang kuat dah. Tu kan sakit dekat dengan mati tak mau semayang. Tu ramai orang sehat dia semayang, sakit dia semayang. Dah. Dia bukan Allah Ta'ala takdirkan dia ahli syurga, bukan. Dia semayang tanpa akidah. Dia semayang tanpa ilmu fiqh. Dia semayang tanpa ilmu tasawuf. Tak pergi semayang pun. Siapa yang beramal dengan ahli syurga? Beriman, beramal soleh. Ni dia semayang tanpa akidah, dia semayang tanpa ilmu fiqh, dia semayang tanpa ilmu tasawuf, bukan amal soleh. Ada ni. Sebab masa dia tak semayang, hanya Allah menzahirkan. Banyak golongan kedua. Dan tidak ada kalau tidak ada seorang kamu, dan sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka, maka terdahulu baginya tanpa ahli syurga, orang bahagia, maka dia pun beramal dengan amal ahli bahagia, dia pun masuk syurga. Ada tak? Wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina ila zira fa yasku alil kitab fa ya'mal bi ahli jannah fa yadkhuluha. Di awalnya dia amalan ahli neraka, tidak ada antaranya melainkan neraka dan neraka melainkan sahasta. Terdahulu tetapannya dia adalah ahli syurga. Akhirnya dia beriman, dia orang soleh, dia mati dalam iman, dia masuk syurga. Ni hak banyak. Ni hak banyak. Mana orang beramal ahli syurga, akidah terpesong, amalan apa?
Orang beramal ahli neraka mana? Akidah salah, itu ahli syurga. Semayang tak betul, itu ahli syurga. Hati riak, ujub, takabur, hasad, serba-serbi dalam hati tu. Sifat-sifat kecelaan. Itu dia panggil amalan ahli syurga. Itu amalan ahli neraka. Walaupun zahir semayang pun. Tapi kemudian Allah buka jalan kepada dianya. Belajar betul-betul fardhu-ain tauhid. Belajar betul-betul fardhu-ain fiqh. Belajar betul-betul tasawuf. Dia pun bertaubah. Menjadi orang beriman bersoleh. Dia pun mati dalam iman. Ni hak banyak berlaku. Ni orang hak kemudian dia terbuka hati belajar. Hak cerita bab neraka sasta tu. Allah kalau balik pada dilah semula dahulu. Semayang dok tinggal. Akidah tak betul. Mayang dok tinggal, dikatakan tiba-tiba lepas belajar haid nifah banyak sebenarnya tinggal sebenarnya. Allah beratnya lah. Ada ni. Lepas belajar fardhu-ain tauhid berkata tasawuf, barulah inilah jalan ahli syurga beriman dan soleh. Ini hak banyak tak berlaku tuan jadikan. Sebab apa? Tuan tetap daripada azal. Dia ni ahli syurga, jadi tuan tetap pada azal. Akhirnya dia beriman dan beramal soleh. Dia belajar betul-betul fardhu-ain tauhid fiqh tasawuf, dia bertaubah menjadi beriman dan amal soleh, akhirnya mati dalam iman, dia masukkan ke syurga. Syurga ke neraka, baik jahat, baik syurga, jahat neraka, qada azali yang mustahil berubah sama sekali. Jadi kira-kira kita minggu ni hak tadi tu baca dululah. Oh ni balik hak payah kedua tu juga jadinya. Tapi memang saya ambil semua ni ayat kitab Minhajul Abidin ni, saya ceramah mana pun saya ambil ayat ni. Terlintas di hati qada qadar, berkelip mata qada qadar, pilihan hati lagilah qada qadar. Usaha kita lagilah qada qadar, tapi ingat baik, wajib berpegang hamba yang memilih, wajib berpegang hamba yang berusaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun hakikinya qada qadar alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah. Semuanya qada qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita bab qada qada saja tak peringat, takut tak ada kita Tuhan belaka Jabariyah. Pada Jabariyah. Ingat tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kita baca semua. Dalam wirid kita baca apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tu ayat Quran. Laha ma kasabat. Al-Baqarah ayat terakhir sekali tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan kebaikan bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya, dan balasan kejahatan atas seseorang kerana kejahatan yang diusahakannya. Jadi kebaikan usaha seseorang, kejahatan usaha seseorang. Itu wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan usaha yang hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya tiada wajib atas Allah Taala bagi seorang daripada makhluknya, maka orang yang diberi pahala akan dia, maka dengan kurnianya kurnia Allah, dan orang diseksanya diseksa oleh Allah, maka dengan adilnya, maka dengan semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.